03-8994-9988. Anda bincang dengan mereka nanti, kita terus tempah dan bayar dengan kad kredit abang ni. Bestnya sayang. Tak sabar nak berbulan madu kat sana. Tak sabar tau nak naik bot. Pergi pulau tersohor Nami Island tu. Lepas tu bang, kita main salji. Lepas tu kita pergi shopping kat Dong Diamond Market di Seoul. Untuk percutian lengkap bagi keluarga anda, hubungi Trips for You di talian 03-8994-9988 atau WhatsApp 019-622-5100. Berita palsu adalah maklumat yang disebarkan tanpa kesahihan serta bukti yang sah dan jika tidak dibendung penyebarannya, ia boleh mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada masyarakat. Justru pastikan sesuatu maklumat yang diperoleh dinilai dengan bijaksana, ditentu sahkan kandungan maklumat tersebut sebelum ditular atau dikongsi. Jangan sebar sesuatu berita atau maklumat jika diragui kesahihan berita tersebut dan jangan terlalu gairah berkongsi maklumat. Jadilah warga digital yang berintegriti serta beramanah untuk mengelak berlaku salah faham terhadap sesuatu berita atau maklumat yang dikongsi sehingga mengakibatkan pencerobohan hak peribadi seseorang. Mesej ini dibawakan oleh Cyber Security Malaysia. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Bersama-sama ke arah kesejahteraan siber. Mahukah anda menggabungkan aktiviti promosi dan pengiklanan menerusi pelbagai platform di bawah satu bumbung? Adakah anda masih tercari-cari platform yang terbaik dalam menyalurkan mesej kepada kumpulan sasar yang spesifik? Bernama Radio menawarkan jawapan kepada soalan-soalan ini menerusi pakej pelbagai platform tradisional maupun digital tanpa melibatkan kos yang tinggi khusus kepada pemilik perniagaan berstatus PKS. Dengan capaian hampir 6 juta menerusi platform media sosial dan jenama media yang dipercayai sejak lebih 50 tahun yang lalu. Bernama Radio ialah pilihan yang tepat. Hubungi 03-2050-4436 atau 012-568-3525 untuk meneroka apa yang kami tawarkan. Komunikasi anda bersama pelanggan dan pasaran bermula di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Jangan lupa muat turun aplikasi Bernama Radio di Google Store atau App Store. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Tahukah anda industri PKS di Malaysia menyumbang kepada 9% KDNK. Namun dalam wawasan kemakmuran bersama 2030, kerajaan telah menyasarkan peningkatan sehingga 30% KDNK. Dalam pembentangan belanjawan 2020, kerajaan telah memperuntukkan RM1 bilion khusus untuk pembangunan PKS Bumiputra. Dengarkan segmen Dunia SME setiap Isnin hingga Rabu. Bersama-sama saya, Amar Yusof, kita kupaskan isu, keluhan serta kekangan dan berbicara mengenai perkara berkaitan PKS dengan barisan panel di studio. Pembangunan, isu dan inovasi PKS hanya di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, Hani Hamid bersama dengan anda dalam dunia SME. Macam biasalah kita tampilkan Dato' Eddie Lala, selebriti dan juga business coach, The Right Entrepreneurs Member Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dan hari ini cerita satu yang unik yang jarang-jarang orang sebutlah, prosumer, production consumer. Mana kalau kita sedia maklum, mana Dato' Eddie Lala sendiri bangkit dari jatuh kembali dengan turut membantu mereka yang ingin berjaya dengan mengadakan seminar dan juga kejurulatihan perniagaan. Jadi itulah topik yang nak diangkat pada hari ini. Datuk, apa ini maksudkan prosumer ni? Ya, prosumer bukan belum jadi budaya dari segi pemahaman kepada masyarakat. Tapi kalau kita sebut consumer, orang faham. Prosumer ni jarang kita dengar. Prosumer adalah satu combination producer and consumer combined as one entity. Maksudnya pengeluar dan pengguna combined as one entity. Itu one entity. Satu konsep dia untuk senang kita faham adalah secara tradisinya produk akan keluar daripada kilang, pergi pada wholesaler, pergi pada distributor, pada retailer, and then sampai pada consumer. Harga akan jadi mahal. Sebab apa? Konsep dia adalah
dia akan melalui beberapa tempat untuk akhirnya sampai pada consumer. Kalau daripada kilang harga dia RM100. Okey. RM20. Pemborong ambil untung, pengedar ambil untung, peruncit ambil untung, sampai pengguna bayar RM120. Jadi kalau kita tengok, duit paling banyak dekat tengah. So, jadi itu pada 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, kita akan lihat tentang konsep prosumer ni tidak kelihatan kerana ada elemen yang tengah ni tadi. So, apa yang berlaku pada masa tu? Berlaku tentang orang tengah tak boleh cari makan. Maknanya pemborong, pengedar, peruncit tidak boleh cari makan. Pada setiap kali kilang buat harga terus dari kilang. Pernah tak? Dalam 30 tahun dulu popular tu clearance sales. Okey. Apabila pada hari clearance sales tu, katalah setahun dibenarkan, ada yang 2 kali, ada 3 kali, 4 kali, harga terus dari kilang. Pada saat ini orang dah tak beli daripada pemborong, tak beli pada pengedar, tak beli pada peruncit, sebab harga terus daripada kilang. Jadi orang pergi terus kepada kilang. Okey. Itu berlaku dalam 20 tahun atau 30 tahun dulu. Bila zaman berubah dalam konsep kita panggil Walmart cipta tentang hypermarket. Bila hypermarket hadir, menyebabkan orang tengah ni tak boleh cari makan bukan setahun 4 kali. Setiap hari. Sebab harga seperti mana pemborong, pengedar, peruncit ini telah didominasi oleh hypermarket. Jadi terpaksalah pemborong, pengedar, peruncit ini cari makan di tempat yang jauh daripada hypermarket. Jadi baru dia dapat profit itu. Jadi konsep prosumer ni, kalau usahawan faham, adalah satu kaedah bagaimana kita boleh dapat keuntungan berlipat ganda, keuntungan orang tengah itu dapat kepada kita. Jadi ini yang saya ajar dalam kursus yang saya kendalikan. Okey, itu nama dia prosumer. Jadi ini memberi makna bahawasanya ia akan sekaligus meningkatkan kuasa jual beli kedua-dua pihak, pengeluar dan juga pembeli. Maknanya dia terus orang tengah punya keuntungan tu pergi kepada pada kita. Jadi kalau you sebagai peniaga, duit paling banyak, kita kena faham, duit paling banyak di tengah. Jadi prosumer adalah satu konsep yang menyebabkan kita dapat melipat gandakan keuntungan. Sebab kalau kita tunggu di hujung, kita akan dapat sikit. Di awal pun kita dapat sikit, yang di tengah yang banyak. Jadi konsep ini saya create, saya permudahkan, saya customize untuk membolehkan usahawan-usahawan kita. Katakanlah kita, macam hari Sabtu ni saya akan fokus kepada penjaja ataupun persatuan penjaja pun boleh involve sekali, peniaga-peniaga kecil, supaya kawan-kawan kita ni dapat melipat gandakan pendapatan dia. Jadi kalau dia tak faham elemen ini, walaupun dia rajin, dia kerja sungguh-sungguh, tapi dia dapat portion yang kecil. Jadi kalau keuntungan tu katalah adalah RM100, dia fokus tentang RM20. Macam mana nak dapat RM20? Padahal dia boleh dapat RM100. Sebenar-benarnya. Okey. Jadi ramai yang mungkin lebih banyak tersenyum sampai ke telinga lepas ni. Jadi untuk menjadikan prosumer ni satu etika budaya jual beli di Malaysia, bagaimana Datuk? Dan mungkin ada boleh kongsi sedikit trend dia, kesedaran berkaitan dengan prosumer ni macam mana sebenarnya? Okey, sebetulnya kalau kita nak namakan diri kita sebagai usahawan, kita tidak boleh terlepas dengan inovasi ataupun innovation. Apa saja sistem atau kaedah yang kita gunakan hari ini akan ketinggalan zaman di waktu masa akan datang. Kenapa? Kaedah itu sentiasa berubah, berlaku innovation. Kalau kita buat apa yang peniaga lain buat, kita adalah peniaga. Tapi kalau kita mencari perubahan dalam perniagaan yang kita buat, inovasi berlaku, maknanya kita usahawan. Usahawan dia memang tak boleh lepas dengan innovation. Jadi sekarang ni kena ada pengetahuan untuk membuat inovasi dan menguasai aplikasi. Jadi kalau nak jadikan etika ni, etika yang pertama saya fikir yang entrepreneurs kena ada adalah sentiasa breaking your personal best. Itu jadikan satu amalan dalam kehidupan kita, khususnya kalau dalam konteks perniagaan. Bagaimana kita memecah pencapaian rekod peribadi diri kita pada setiap hari. Jadi untuk pecah rekod peribadi itu mesti ada inovasi, mesti ada perubahan yang dibuat. Kalau kita tengok secara langsung, kita tengok ada ketika kita tunggu klien atau pelanggan datang pada kita. Tapi hari ini dengan cabaran, persaingan yang begitu hebat, hari ini pengeluar ataupun orang yang berniaga ni, dia akan pergi kepada consumer.
susahnya nak makan, nak beli, nak jauhnya susah, Grab Food datang kepada kita. Betul? So maknanya dia bukan saja proaktif, ni proaktif arti gila ni, aktif gila ni. So inovasi kena berlaku. Nak jadi etika, pada setiap hari kena berlaku satu pembaharuan dalam diri dan perniagaan kita. Okey, cuma mungkin ada yang terfikir, adakah prosumer ni boleh sebenarnya diimplementasikan dalam semua segmen perniagaan dan juga penggunaan? Sangat boleh, sebab sebenarnya ramai orang sangka bisnes ada banyak. Bisnes ada dua je. Bisnes ada dua. Satu sama ada you jual produk fizikal, satu lagi services. Ini saja dua jenis bisnes. Jadi macam training yang saya buat ni applicable for both. Dua-dua boleh. Maknanya prosumer ni boleh di-apply dalam sama ada produk fizikal ataupun perkhidmatan. Okey. Dan bagaimana prosumer ni sebenarnya setakat ini yang mereka yang telah pun mengamalkannya dan diperhatikan oleh itu sendiri berjaya memberikan mereka impak yang positif? Okey, kalau kita tengok ramai kawan-kawan kita yang buat duit yang banyak, yang meletup perniagaan dia orang buat, cuma perkataan prosumer itu tidak diwar-warkan. Prosumer telah wujud berpuluh tahun yang lalu di negara kita. Dah wujud, cuma dia tidak dijadikan satu dipopularkan perkataan itu untuk semua orang faham. Oleh kerana macam saya buat keputusan untuk jadi business coach secara sepenuh masa. Jadi saya tidak ada conflict of interest. Maknanya bukannya saya pergi buat training dalam masa yang sama saya jual produk saya. So nanti ada conflict of interest. Jadi semua kaedah-kaedah tentang memajukan perniagaan saya akan kongsikan semua pengalaman yang saya ada tu. Jadi sebab tu perkataan prosumer itu tidak menjadi budaya, tapi telah pun ada dalam pasaran. Ini yang menyebabkan, yang memisahkan orang berjaya dengan orang gagal. Kita rasa kenapa orang tu selalu meletup perniagaan dia? Sebab dia tahu portion yang banyak dekat mana. Okey, mereka sedar portion yang banyak di mana dan mereka merelakan diri mereka terdedah untuk inovasi dan juga aplikasi seperti tadi. Ya, betul. Inovasi aplikasi. Ini yang paling penting peniaga kita fokus sekarang ini. Adakah masyarakat kita, usahawan-usahawan kita ni sebenarnya bersedia melangkah untuk dapatkan inovasi-inovasi ini? Okey, soalan yang baik. Adakah mereka bersedia? Dalam hidup kita, dia bukan tentang adakah kita bersedia. Okey, so dia tentang kalau sesuatu terjadi pada kita, ada sama ada susah atau senang atau malapetaka atau apa saja datang pada kita. Okey, adakah dia kata are you ready? No, are you prepare? Kita suka atau tak suka, kita kena sentiasa buat persiapan. Maknanya adakah mereka bersedia untuk ni? You tak bersedia, you ditinggal. Okey, sebab dunia berubah, zaman berubah, teknologi berubah. Kita tak nak berubah, kita akan diubah. Betul. Ya. Adakah makcik-makcik, pakcik-pakcik kita dulu bersedia untuk menerima kehadiran handphone yang macam-macam aplikasi yang ada dalam tu? Saya kalau buat call dengan terima mesej jadi lain-lain, saya tak reti. Tapi akhirnya dia orang pun dah reti dah. Siap membawang lagi dalam ni. Betul? Boleh forward lagi macam-macam mesej dan video dan sebagainya. Maknanya adakah mereka bersedia? Sebenarnya kita sentiasa kena membuat persediaan untuk berubah dari masa ke semasa. Ya, dan sama ada bersedia ataupun tidak, kita kena laluinya sebenarnya. Kalau nak berjaya. Kalau nak berjaya memang kena ikutlah. Kena ikut. Dia tak ada, bukan alasan kerana kita dah tua, kita tak perlu. No. Ini dah jadi kemestian. Dia jadi kemestian. Suka ke tak suka, kena. Betul. Dan itulah kadang-kadang kita tengok orang yang berniaga, orang lama ni, ada yang mempunyai visi dia nak turunkan kepada anak-anak. Tapi ada juga yang visi macam alah, sebab suka-suka aja. Tak terfikir pun nak pergi mana, antarabangsa ke apa tu. Tak payahlah belajar aplikasi ni semuanya ni. Nak ubah minda dia orang ni. Macam ni. Itu kita takrifkan orang yang selalu berada kononnya dalam comfort zone. Sebab tu dia kata dah cukup, dah memadai. Sebab tu bila saya ajak kawan-kawan masuk kursus, ikuti program yang saya buat untuk melipat gandakan pendapatan dia orang kata, Andy, aku okey, aku dah selesa dah. Aku dah ada rumah, aku dah ada kereta. Ada rumah sendiri, ada kereta, ada family, nak apa lagi? Nak ubah apa lagi? Saya kata senang. You rasa you selesa, you kata ada rumah sendiri. Berapa lama dah you beli rumah ni?
Okey, dah 3 tahun. Ambil loan berapa tahun? 30 tahun. Hello, itu bukan rumah awak, itu rumah bank. Faham tak? Jadi istilah yang saya nak kongsi dekat sini adalah, kalau hari ini kita sedang bertaraf kaya, 5-10 tahun akan datang kita bertaraf sederhana. Kalau kita sedang sederhana, 5-10 tahun akan datang kita bertaraf miskin. Sebab kalau berdasarkan pendapatan pekerjaan, kenaikan gaji mungkin setahun sekali. Kenaikan harga barang 4-5 kali setahun. Jadi untuk tempoh panjang, kenaikan gaji macam ni, kenaikan harga barang macam ni. Jadi kehidupan kita makin lama makin susah. Kalau kita berpuas hati dengan apa yang ada sekarang. Cara mengatasi kos sara hidup, cara mengatasi kenaikan harga barang, bukan mengharapkan harga barang turun. Pastikan pendapatan kita naik berlipat ganda daripada kenaikan kos sara hidup. Jadi kalau kata saya dah okey dah tu, sebenarnya sifat itu atau sikap itu tidak sesuai. Mungkin you okey, adik-beradik you belum, anak-anak kita belum. Apa yang kita nak tinggal pada generasi kita? Jadi mahu tak mahu, kalaulah kita ada lebihan, lebihan ini kalau untuk diri sendiri dah cukup, kita cari duit yang lebih banyak. Duit bagi saya bukan matlamat. Duit adalah alat yang sangat berkesan untuk membuat banyak kebaikan. Jadi kerana duit tu lebih daripada apa yang kita perlukan, banyak pihak yang kita boleh tolong. Nak infak boleh, macam-macam benda kebaikan kita boleh buat. Banyak pihak yang boleh tolong. Maknanya contohnya sekarang ni kita memerlukan satu budaya dalam kalangan masyarakat kita untuk saling membantu. Macam tu lah orang kata kan. Ya, betul. Ada setengah golongan ni kalau boleh kalau sama-sama, kalau kawan dia dekat atas dia akan tolak ke atas. Ada yang macam tarik kaki ke bawah. Itu. Dia perumpamaan dia macam tu dan ada juga yang macam kalau boleh dia macam sama aja. Jalan sama-sama, turun pun sama-sama. Dia macam inilah. Matlamat kita apa? Adakah kehidupan kita ni untuk kita saja? Okey. Adakah kita ini dalam perjalanan kita ni, kita perlu ada kebersamaan dengan orang lain atau pihak lain? Di antara manusia yang baik di kalangan kamu adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi hari ini kalau saya dalam konteks saya, bagaimana saya nak beri manfaat yang baik pada orang lain yang lebih banyak, saya pilih untuk memanjangkan ilmu keusahawanan. Jadi ilmu ni boleh dipanjang-panjang kepada orang lain. Pahala pun panjangan. InsyaAllah. Jauh lebih penting adalah kita dituntut untuk menuntut ilmu. Learn a words a day. Tuntutlah ilmu walaupun cuma sebaris ayat. Jadi kalaulah dapat kita panjang-panjangkan kepada orang lain perkara-perkara yang positif, itulah kesinambungan kita yang baik untuk kita di sini dan di sana. Ya, itulah dia sebenarnya yang memang kita perlu matlamatkan. Kalau kita buat perniagaan tu, kita berusahalah untuk bukan saja untuk diturunkan pada generasi kita, tetapi bagaimana perusahaan kita tu boleh membantu juga orang lain. Saya melihat kesedaran keusahawanan ini. Sebab tu bila radio bernama buat dunia SME ni, saya suka dan bersetuju dan rasa nak ucap tahniah. Ramai orang tercari-cari bagaimana dia boleh dapat perkongsian ilmu yang betul untuk mereka memajukan perniagaan dia orang. Jadi sebab tu macam saya fokus senang je. Saya ajar solusi, bukan beri motivasi. Dalam saya sebagai business coach, saya provide solution, not motivation. Sebab motivation tu berkala. Maknanya sekali kena macam kita seminggu kita last semangat, lepas tu hilang. Motivasi bagus selepas ada solusi. Motivasi sahaja tidak memadai. Jadi solusi come first. Kita kena ada solusi dulu, barulah diiringi dengan motivasi. Jadi saya harap orang-orang kita bina keyakinan bahawa orang kita di Malaysia, kita tidak kurang sedikit pun dengan lain-lain bangsa di dunia. Sebab tu bila saya jelajah, saya belajar sampai ke Amerika, pergi ke Europe untuk menuntut ilmu, saya lihat sama je bangsa-bangsa lain dengan kita, sama je. Bezanya kita nak dengan tak nak, itu saja. Orang-orang kita hebat, percayalah. Ya, dia tak kira siapa-siapa, dia antara nak dengan tak nak saja. Nak dengan tak nak je. Macam saya dihantar mesej daripada kecil,
contohlah, orang Melayu malas, orang kita ni malas, orang kita ni tak selalu suka berhibur saja, mudah merajuk, mudah putus asa. Apabila saya baca buku Two Men One Message yang ditulis oleh Trump dan Robert T. Kiyosaki, chapter 25, dekat situ dia tunjuk 10 sebab kenapa orang nak jadi kaya gagal jadi kaya. Jadi daripada research yang dia orang buat, sebab yang pertama atas sekali, laziness, malas. Jadi bila saya tengok Robert Kiyosaki sebut tentang malas adalah punca pertama, bila pula Robert Kiyosaki datang ke Malaysia buat study bahawa orang Melayu ni malas. Sebenarnya malas ini sifat sejagat. Seluruh dunia, seluruh bangsa di dunia ada orang yang malas, ada yang rajin. It's a matter of choice. Jadi saya pilih untuk tidak malas. Saya nak yang rajin, yang berjaya. Ya, jadi tertakluk kepada pilihan kita Pilihan sebenarnya. kita sendiri. Jangan percaya kata orang kita tak boleh berjaya. Jangan percaya tu. Orang kita ni malas, tak boleh berjaya. Jangan percaya tu. Jangan percaya. Jangan percaya. Kita kena yakin bahawasanya untuk kita lebih berjaya, kita kena tambah ilmu. Ya, yang memisahkan orang berjaya dengan orang gagal adalah ilmu. Keyakinan untuk berjaya mestilah mengatasi rasa takut untuk gagal. Ya. Jadi untuk kita membudayakan prosumer, production consumer, kita kena tambah ilmu lah. Ya, betul. Jadi untuk mereka yang berminat untuk menyertai seminar Dato', apa agaknya caranya, Dato'? Okey, saya oleh kerana beberapa minggu yang lalu dapat respon yang baik daripada pendengar-pendengar di radio bernama dan minta saya adakan kursus di KL sebab saya selalu pergi outstation sekarang ni. Saya pilih satu tarikh 21 hari bulan ni, hari Sabtu ni. Okey, saya akan buat kursus 9 pagi sampai 6 petang. Saya bagi diskaun untuk kursus ini sehingga 85%, tapi kena WhatsApp kepada saya kata laluan radio bernama. Okey. Diskaun tu sehingga 85%. Nombor saya 012 32 52 000. Okey. Ada juga nombor-nombor yang lain yang terdapat di Facebook dan juga Instagram saya. Okey. Jadi boleh follow sekarang ni. Boleh follow sekarang ni, dapatkan diskaun. Ingat nak dapat diskaun up to 85%, beri kata laluan masa WhatsApp atau SMS saya tu radio bernama. Okey. Jadi boleh buat sekarang ini juga sebab 85% Okey, terima kasih banyak Dato' atas masa diberikan untuk Dunia SME, bercakap tentang prosumer, production consumer, ilmu baru untuk kita, budaya baru yang perlu kita giatkan agar kita lebih berjaya lagi selepas ini. Terima kasih sekali lagi, Dato'. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ya. Okey, kita bersama dengan Dato' Andy Lala, selebriti dan juga business coach, The Right Entrepreneur Sendirian Berhad, dan Dunia SME berakhir di sini.